Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Semua sihat Okey, so hari ni kita nak selesaikan bab 9 yang dah lama kita tersangkut dekat bab 9, especially dekat 9.1. Okey, so this is the second subtopic for chapter 9 tentang ekologi lagi. Okay, so our subtopic today is about population ecology. Berkenaan dengan populasi ekologi, ekologi populasi. Okay, our learning standard today, kita ada dua learning standard. Okay, the first one is to describe factors affecting population distribution. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi sesuatu organisma. Sebab ekologi populasi ni ataupun population ekologi ni adalah kita nak kaji tentang taburan sesuatu organisma. Di dalam subtopik yang pertama, kamu dah belajar tentang istilah-istilah dalam ekologi yang melibatkan biotik dan juga biotik components, jenis-jenis nutrition dan juga interaction antara biotik dengan abiotik serta sesama organisma. Okey, so hari ni kita nak cerita tentang populasi. Macam mana kita nak tahu sesuatu populasi. Okey, so ada beberapa faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Okay, and then learning standard number 2 is to analyze data to estimate population size of organism using the first one is quadrat sampling technique, and then number 2 is we using a method that we call it as capture, mark, release, recapture technique. Okay, jadi untuk kita tahu taburan populasi suatu organisma tu ada dua kaedah. Okay, untuk menganggar. Okay, kita nak tahu, nak estimate. Okay, iaitu kaedah yang pertama dipanggil sebagai quadrat sampling technique, teknik persampalan kuadrat. Dan yang kedua adalah kaedah capture, mark, release, recapture technique. Kaedah tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. Okay, untuk organisma-organisma tertentu. Okay, so content kita pada hari ini ada 4 lah. Okay, the first one is about population ecology. Okay, kamu kena describe tentang apa yang dimaksudkan dengan population ecology. Yang kedua, tentang quadrat sampling. Bagaimana quadrat sampling tu dijalankan. Okay, yang ketiga, capture, mark, release and recapture technique. Okay, macam mana kita nak jalankan kaedah tangkap, tanda lepas dan tangkap semula, dan akhir sekali kita akan buat conclusion lah. Okay, so yang pertama, kita punya agenda yang pertama, okay, kita nak tahu apakah itu population ecology. Okay, what is population ecology? Population ecology is a study of population size and the factors that influence the population size. Okay, ekologi populasi ni adalah satu kajian tentang saiz populasi dan juga faktor-faktor yang mampu mempengaruhi saiz populasi tersebut. Okey, ada berapa faktor yang boleh mempengaruhi? Okey, sebelum kita cerita tentang faktor, kita nak tahu apa maksud population size. Okey, population size is the number of organism in a population. Okey, dalam subtopik 9.1, kamu dah belajar tentang terma ataupun terms population. What is the meaning of population? Apa maksud population? Siapa boleh jawab? Apa maksud population? Syarat dia. Sekarang ni kita nak kaji tentang saiz populasi, tapi kita nak tahu apa itu maksud population. Community. Community tu lebih besar, population ni lebih kecil. Apa maksud populasi? Dia sama spesies, cikgu. Okay. Sama spesies yang duduk dekat habitat yang sama. Okey, sama spesies duduk dekat dengan habitat yang sama. Kalau tiga banyak spesies habitat sama.
Kalau 3 markah tu baru dapat 2 markah. Anissa baru dapat 2 markah. Okey, satu lagi apa syarat dia? Group of organism. Yes, a group of organism. Okey, satu sekumpulan organisma, yang kedua sama spesies, yang ketiga dia hidup dekat habitat yang sama. Jadi population size ni adalah saiz populasi bagi sekumpulan organisma yang sama yang duduk dekat kawasan yang sama. Itu kita nak kaji. Okey, contohnya kita nak kaji population size of human. Okey, kita nak kaji populasi saiz manusia. Apa yang dibuat? Kita buat bancian lah. Kita buat bancian, pergi rumah ke rumah. Okey, tanya berapa orang ada dalam rumah tu. Contoh kita nak kaji populasi manusia dekat taman perumahan kita, kawasan kampung kita. Okey. Jadi mesti kaji pasal manusia je lah. Dan berada pada habitat yang sama, iaitu taman perumahan yang sama. Okey. Itu adalah saiz. Okey. Term yang ketiga adalah population density, kepadatan. Ataupun density ni kalau dalam bahasa sainsnya ketumpatan lah. Tapi kalau istilah kita, kalau organisma ni kita tak panggil sebagai ketumpatan. Kita panggil dia sebagai kepadatan. Okay. The number of individual of a species per unit area in a habitat. Okay. Bilangan individu spesies yang berada dalam satu per unit area. Maksudnya kalau kawasan tu satu lot, berapa kepadatan dia? Kalau 1 kilometer persegi, berapa ramai manusia duduk kat situ? Kepadatan dia. Maksudnya biasanya kepadatan ni diwakilkan dengan unit per meter lah ataupun per kilometer. Okey, dalam sesuatu habitat. Jadi dia ada formula-formula dia. Jadi untuk subtopik ni ada calculation sikit lah. Ada simple mathematics sikit. Okey. So population size can be affected by 3 factors. Okay, boleh dipengaruhi oleh 3 faktor. Okay, the first one is abiotic factors. Okay, faktor abiotic maksudnya faktor persekitaran. Okay, for example, temperature. Okay, if the location ataupun habitat tu mempunyai temperature yang tinggi, maka saiz populasi ataupun organisma yang berada di kawasan tersebut akan berkurangan. For example, dekat desert, dekat gurun. Kita tengok organisma yang ada kat gurun tak banyak. Tapi kalau kita tengok organisma yang hidup dekat kawasan yang hutan tropika, lagi ramai, lagi banyak. Sebab temperature dia optimum, maksudnya rendah. Okay, tidak terlalu tinggi. Ataupun too low, the temperature is too low. Contohnya dekat Arctic ataupun dekat Antartika. So population size of organism sedikit dekat kutub utara ataupun kutub selatan. Okey, ataupun pH. Okey, berbeza pH, different pH will affect the population size. Kalau tanah yang berasid, beralkali, so taburan bagi sesuatu tumbuhan akan berbeza. Water and sources of food. Bagi contoh, kalau dekat gurun, kalau kawasan yang ada oasis, ada kolam air tu, maka the population size of animals yang ada di sekitar kawasan yang ada oasis tu lebih tinggi lah berbanding dengan kawasan yang tak ada sumber air. Okey, itu factors yang pertama, iaitu faktor persekitaran, abiotic factors. Okey, factors number 2 is biotic factors, faktor hidupan. Okey, yang pertamanya contohnya adalah competition. Okey, if the competition is high, so the population size will be low. Sebab dia perlu bersaing untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Ataupun parasitism. Okey, ada parasit. Okey, dan juga predation. Ada pemangsa dekat kawasan dia duduk tu. Maka population size of organism yang menjadi mangsa akan kuranglah berbanding dengan pemangsa. Okey, and then faktor yang ketiga, the third factors is yang mempengaruhi population size, contohnya birth rate. Okey, kadar kelahiran. Number 2 is death rate, kadar kematian. Okey, kalau birth rate tinggi, maka dia punya population size akan bertambah. Okey, kalau death rate tinggi, population size akan jadi rendah. Okey, yang ketiga, immigration. Immigration ni adalah perpindahan keluar. Kalaulah
perpindahan keluar sesuatu organisma tu tinggi, emigration, maka population size dekat habitat tersebut akan kurang. Okay, contohnya dekat kampung-kampung orang muda dah tak ada. Sebab semua dah immigrate pergi ke bandar-bandar untuk dapatkan kerja. So population size dekat kampung tersebut akan berkurangan. Okay, kemudian immigration, kemasukan, immigration rate, pendatang tanpa izin masuk banyak kat negara kita. Maka population size dekat sesuatu kawasan, contohnya kawasan yang ada pembinaan dan sebagainya, akan lebih tinggi. Okay, jadi ini faktor-faktor yang boleh influence, boleh mempengaruhi, boleh affected the size population, the population size of organism. Okay, ada 3 faktor. Okay, so kita nak masuk kepada kaedah bagaimana kita nak estimate, kita nak merangka. Adakah kita, kalau kita nak tahu bilangan semut, contohnya kita pergi dekat satu busut, satu sarang semut, okay, so takkan kita nak kira satu-satu semut tu ada berapa ekor dalam busut tu. Okay, so dia ada kaedah yang dipanggil sebagai sampling technique. Okay, sampling technique is to estimate the size and density of a population in an ecosystem. Okay, satu kaedah untuk estimate apa? Menganggar saiz dan juga kepadatan populasi sesuatu organisma tu di dalam satu ekosistem. Okey, contohnya media bagi tahu bilangan harimau Malaya dekat Malaysia ni hanya ada 100 ekor sebagai contoh. Adakah mereka kira harimau tu sekor-sekor? Boleh ke dia orang pergi masuk hutan kira satu-satu? Mustahil nak dapatkan harimau. Okey, nak kira satu-satu. Sebab harimau tak banyak. Jadi dia buat kaedah sampling technique. Okey, kaedah persampelan. Okey, so sampling technique ni adalah to study the population size of organism by collecting, counting and making observation on the organism studied. Okey, dengan mengumpul, mengira dan juga membuat pemerhatian ke atas organisma yang dikaji. Kalau kita tengok National Geographic ke, Animal Planet ke, Nat Geo Wild ke dan sebagainya, okey, dia orang letak kamera, infrared kamera yang boleh night vision punya, supaya dia boleh observe aktiviti haiwan tu macam mana, dia punya tingkah laku dan sebagainya. Okey, itu untuk kajian. Okay, and then done at random and systematically. Dilakukan secara rawak. Dia tak boleh pilih-pilih. Oh, saya nak pilih rimau tu. Rimau tu tak cantik, saya tak nak tengok dia. Tak boleh, dia kena pilih secara rawak. Okay, dan secara systematic. Okay, and then bila dia dah buat secara random, so sampling technique adalah untuk estimate the population size of an organism in a habitat. Okey, kalau organisma yang bergerak, kita gunakan method of capture, mark, release and recapture. Kalau organisma yang bergerak, kita gunakan kaedah tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. And then to determine the distribution of plants in a habitat, we use quadrat sampling technique. Kita gunakan kaedah persampelan kuadrat. Jadi persampelan kuadrat ni untuk tumbuhan sahaja. Kalau haiwan kita guna mark, capture, mark, release and recapture. Okey, jadi sampling teknik ni ada 2 lah. Quadrat sampling teknik dan juga capture, mark, release and recapture teknik.